Rancangan Selamat Rumah Kita, rancangan yang mengajakkan kita untuk hidup kita sihat, rumah kita selamat dan kampung kita aman. Rancangan Selamat Rumah Kita dapat sokongan daripada Samnak Songsemและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ataupun MOOปัตตานี Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sidang pendengar kita yang sudi mengikuti rancangan Selamat Rumah Kita. Hari ini bersama dengan saya Nafisah Kacik ataupun Kak Cik sebagai juruhebah. Sedang pendengar yang dikasihi, Ramadan berinjak sekali lagi dan mempunyai banyak sekali hikmah yang mengandungi dalam bulan ni. Dan kerana bukan hanya bulan yang kita berpuasa, bukan hanya kita menahan dan makan dan juga minum, akan tetapi bulan ini juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan juga untuk membuktikan kesabaran kita terhadap beberapa perkara. Dan juga bulan ini juga merupakan bulan saling membagi, saling membagi, saling bersedekah. Bersedekah kepada orang-orang yang tak berada, orang-orang yang jatuh, ditimpa kesusahan. Dan juga yang mana agama Islam kita sangat memberi sokongan supaya kita bersedekah. Dan juga termasuk juga menunaikan ibadat zakat dan menunaikan zakat. Khususnya dalam keadaan perebakkan penyakit COVID-19 dan juga banyak sekali orang-orang yang terjejas akibat dari penyakit COVID-19, terdiri dari orang-orang yang tak ada kerja, penghasilan yang tidak mencukupi dan juga duk menahan diri di rumah. Bulan ini juga sangat bermakna untuk kita saling membagi, saling bersedekah, khususnya kepada orang-orang yang susah. Alhamdulillah, rancangan Selamat Rumah Kita pada hari ini akan berbincang dengan tamu undangan kita yang bernama Fauziah Saroing. Dia untuk nak memberi pemahaman kepada kita dan juga penjelasan berkenaan dengan nilai-nilai sedekah pada bulan Ramadan. Mari kita ikuti bersama dalam masa Pakak-Pakak Fikir. Masa Pakak-Pakak Fikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita duduk dalam bulan puasa ni Kak Yah ni. Ya, semoga dijaga Allah. Ya. Walau bagaimanapun kita kata puasa kita akan berlangsung lagi. Dan juga Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan bagaimanapun kita boleh menunaikan ibadat seperti biasa Kak Yah. Walaupun duduk dalam keadaan takut, dalam keadaan kena bimbing, dalam keadaan tak amin Kak Yah. Dia boleh dikatakan dengan katanya kita ni duduk dalam keadaan kena duduk jaga lagi, hati-hati lagi dan berkenaan dengan COVID-19 Kak Yah. Ya. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk hari ni saya Kak Cik sebenarnya nak minta dia pandangan ataupun pendapat lah daripada Kak Yah, khususnya berkenaan dengan sedekah. Sedekah pada bulan Ramadan. Oleh kerana kata sedekah ni pun dia merupakan satu tuntut teh. Satu amalan yang kita mesti lakukan pada bulan Ramadan. Ya. Oleh kerana pada bulan Ramadan ni kita menitik berat. Dan berasa kata bulan Ramadan kita kena menitik berat lagi, beri kepentingan lagi berkenaan dengan sedekah. Kepada orang-orang yang tak berada, orang yang susah payah, orang yang tak ada nak makan, orang yang kekurangan, serba kekurangan. Oleh kerana dalam agama kita saat ni tu banyak sekali beri galak kepada kita Kak Yah. Dah bagaimana Kak Yah berkenaan dengan sedekah di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Kak Cik yang beri masa untuk saya dan berbicara atau berbincang sama dalam tajuk sedekah. Seperti mana yang kita maklum bahawa kita sebagai seorang Islam, dalam hal sedekah ni sebenarnya banyaklah babo-babo dan para penceramah membicarakan tentang sedekah
Sepatutnya kita kena banyak lah, kerana sedekah ni merupakan satu amalan tuntutan sunat, tapi dia merupakan satu kesan yang paling besar. Sama ada kesan bagi orang yang menerima maupun kesan bagi orang pemberi. Ya. Bagi orang pemberi, ada hadis Rasulullah mengatakan, bermaksudnya kita tidak akan miskin dengan sebab kita sedekah. Tidak akan habis harta dengan sebab kita sedekah. Kerana ni adalah jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jaminan ni hanya melalui kata-kata. Bahkan banyak Rasulullah membuktikan berkenaan dengan sedekah. Khususnya sedekah pada bulan Ramadan. Kerana pada bulan Ramadan merupakan bulan yang dituntut. Selain daripada kita berpuasa, bersemaya tarawih, juga dituntut bersamanya berkenaan dengan sedekah. Kerana hikmah ataupun dalam perasaan kecilnya, dah saya dah sebut kataความรู้สึก leg noi dalam sedekah ni, hak yang paling berkesan sekali, puasa kita ni lapar. Maka lapar itulah yang mengajar kita bagaimana laparnya orang-orang yang tak ada. Lalu itulah diutamakan sedekah untuk bulan puasa. Dan yang kedua juga, sedekah pada bulan puasa ni Tuhan akan berganda-ganda pahala. Khususnya kalau sedekah kita saat ni berbetulan dengan malam Lailatul Qadar. Sebab itulah digalakkan kepada kita bersedekah tiap-tiap hari walaupun sedikit. Semoga kita tu berbetulan dengan hari Lailatul Qadar yang dia tetap ada, tapi tak tahu kepada malam mana yang dia mari. Itu dia. Lalu itulah sedekah ni kita patut dan merupakan satu perkara yang dimastikan ke atas diri kita. Merupakan tuntut terbesar. Di sini saya akan membuat satu perbandingan. Kita umat Islam, Tuhan tutupkan kita puasa. Di samping tu ditutup pula sedekah. Kita puasa kata puasa ni berat. Ada setengah-setengah orang tu mumah. Masih ada lagi orang mumah hari ni. Orang puasa. Orang tak mampu puasa tu masih ada lagi. Ni saya kecek di sini dengan kenyataan dan pernah bertemu sendiri. Tu kita kata Tuhan tutup puasa. Kita ingat tak satu sejarah yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim AS. Tuhan tutup apa bagi dia? Tutupnya untuk sembelih anak dia Sayyidina Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi dia boleh buat. Dia boleh melakukan. Bukan dia saja. Bahkan Ismail sendiri pun dengan penuh suka rela supaya ayah dia tu menunai tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala sekali dengan isteri dia. Walaupun sejarah kata isteri dia tak tahu, tapi kebanyakannya sejarah mengatakan bahawanya isterinya juga tahu tentang penyembelihan Nabi Allah Ibrahim terhadap Nabi Ismail yang digantinya oleh Allah dengan kibas yang amat besar, menutup di atas kesabaran dan kemampuan dia dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh tu kita ni Tuhan tutup sedekahlah. Kerana itulah satu-satunya akan bersama kita setelah kita dicabut nyawa. Itu kecil mudah-mudah. Tak ada benda lain. Harta kita harus sedekah itulah yang jadi hak kita. Oleh tu sedekahlah walaupun sikit. Ya, itulah. Nah, terima kasih kepada Kak Yah atas jawab bagi pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan yang seterusnya ni Kak Yah. Kita masih lagi duduk dalam bab sedekah, duduk dalam topik sedekah ni Kak Yah. Oleh kerana sedekah seperti mana Kak Yah katakan tadi, boleh kita lakukan khususnya pada bulan Ramadan oleh kerana pahalanya berlipat ganda. Dan juga yang saya nak tanya bagi pertanyaan yang kedua ni Kak Yah, sedekah pada bulan Ramadan ni boleh kita buat berupa gapo kata Kak Yah? Gapo kata kita boleh sedekah pada bulan Ramadan Al-Mubarak Kak Yah? Silakan. Sedekah yang kita patut lakukan pada bulan Ramadan, ingat kita nak sedekah, kita jangan sedekah kita lebih. Lebih daripada ni kita demo tak boleh. Semoleknya kalau kita bergula, kita cebok dulu untuk sedekah. Untuk nak bahagi. Bukan cebok dulu untuk kita. Cebok dulu untuk kita sedekah. Kita bahagi. Jadi nak bahagi gapo benda? Bahagilah benda-benda yang molek. Benda yang molek.
halalan tayyiban. Ya. Benda yang kita nak bahagi kat orang tu, benda yang dah molek lah, maknanya benda hak tak tahu, kata bukan kata hak tak tahu ambil di mana, ataupun hak lama-lama duk dalam tu makan tak habis. Awak tu boleh puasa nak bahagi ke dia, boleh juga, bukan tak boleh. Tapi kalau hak kena 5, tak boleh 2.5 lah gitu je lah. Tu sepatutnya sedekahlah barang molek dan barang yang ada harga. Kalau ada, kalau suk tak ada nak buat apa sedekah apa ni, mak cik ni tak ada apa sekarang ni. Tak ada apa sekarang, kita pun boleh makan sekadar. Anak dah lah 7 orang. Dalam keluarga cucu lagi cukup makan, tak ada nak sedekah apa. Sedekah senyum. Bangun pagi tu senyum, temu dengan orang bui saleh. Lepas tu jangan terlupa minta maaf. Dah, minta maaf. Lo ni tu saleh, dia mau tak saleh. Dia mau takut COVID. Tapi kalau kita dengar penceramah Malaysia hak timur-timur, macam Ustaz Kazim Ilyas, macam siapa dia itu Anwar, Anwar, Ustaz Azhar sendiri. Dia tidak itulah. Maknanya dia kata kita salam ni dosa kita lugu. Dosa kita lugu. Selain kita pakai, kita pakai apa ni? Pakai mes, kita basuh tangan dengan sabun ataupun dengan alkohol. Itu merupakan jaga kita pengikut kedoktoran. Lepas lain daripada tu kita jaga dah, kita serahlah ke Tuhan. Kerana segala-gala nak jadi tu, kalau Tuhan tak izin dia tak jadi. Walaupun setengah-setengah katanya COVID ni Tuhan hatta mari untuk golongan-golongan tertentu. Tapi kerana kita ni duk bersekongkong dengan mereka, maka kita juga terlibat dalam hal tu. Seperti mana orang-orang zaman dulu. Orang-orang umat-umat dulu tu hak duk terlibat dengan demo-demo tu, maka apabila Tuhan hatta bala mari, mereka juga kena. Mereka orang-orang yang hundur diri dia. Dan oleh tu dalam hal ni kita nak sedekah, semolek-moleknya sedekahlah bagi baik dan bagi bernilai. Itulah. Bernilainya mana ada harga. Dah berupa apa saja tu Kak Yara, makan ni ke. Makan ni pun boleh, minum pun boleh. Ataupun bagi-bagi lain. Jangan capungkan zakat deh. Sedekah dengan zakat ni lain-lain. Zakat ni suku. Jadi zakat dan juga fitrah lah Kak ya deh. Zakat fitrah dan juga hajat harta dulu kita nak taruh di tanakan, duk taruh di bawah tikar, duk taruh di bawah bata tu. Kena tengok-tengok molek. Suku tu deh. Suku. Kemudian terima kasih atas perjawapan yang kedua, dan kita pergi seterusnya lagi kepada pertanyaan yang ketiga Kak ya. Dia kata orang golongan mana kata yang mana agama kita saat itu digolong tergolong kata kumpulan yang dhaif Kak ya, kelompok bang ataupun orang tak berada, orang tak berkemampuan, yang mana agama kita saat itu sangat menitik berat dan sangat beri kepentingan lah kepada golongan-golongan ni. Kita kena beri kepedulian khusus Kak ya khususnya kumpulan wanita-wanita janda dan kumpulan anak-anak yatim dan juga asnaf 8 Kak ya dan juga kita saat itu boleh bagi gapo saja pada bulan Ramadan ni, dan khususnya Kak ya dan kumpulan mana kata Kak ya boleh dikatakan golongan yang dhaif. Golongan-golongan yang ditentukan oleh makan sedekah ni kalau mengikut dalam Al-Quran adalah 8 golongan. Tapi kalau kita tengok hari ni, khususnya masyarakat kita tak usah kecek orang luar lah. Kita kecek orang rumah kita. Orang petani kita ni hak tak boleh makan zakat sikit sangat saja. Sikit sangat. Kalau di rumah saya tu boleh jadi semua tu berhak makan zakat. Duduk dalam asnaf belakang. Duduk dalam asnaf. Kenapa? Kerana dia negeri Sia ni kaya kalau berbanding. Kalau itu nak hitung rakyat miskin tu, kena rakyat tu boleh memiliki sebanyak mana. Misalnya negeri Sia ni ada 1,000 rai tanah. Orang negeri Sia ni ada 50 orang. Lepas tu orang sorang-sorang tu kena milik berapa? Kalau gitu kita mampat tengok kepada keadaan rumah kita negeri Sia ni, banyak tanah dia. Sebab kita dah dengar dah ada budak tu
umur dia baru masuk 5 tahun. Hadiah hari jadi dia tu tak royak lah siapa-siapa. Ya. Hadiah hari jadi dia akhir Hari baru lahir. ni tanah 500 rai. 500 rai hadiah cucu hanya baru umur 5 tahun. Artinya orang yang kaya-kaya tu milik sampai 3,000 4,000 rai sore. Ya. Tu kalau kita tengok. Artinya umur kita kaya. Kalau kita masyarakat kat tanah kita nak bayar 2 rai sore pun susah. Ya. Sebab apa boleh Ustazah kata lagu tu? Misalnya hari ni kita ada anak 7 orang. Orang tua tu ada 10 rai. Ya. Tak bagi boleh berapa sore tak? Saya bagi hanya bolehlah serai sore. Ya. Bahkan ada juga hak tak boleh serai. Kalau di rumah saya tu saya di rumah Ustazah tu susah. Kerana dalam satu rai tu rumah 5 buah, 6 buah buat. Pas tak katakan mana. Kalau gitu boleh dikatakan orang taning ni pada umumnya, ya ada juga. Tapi pada umumnya, kalau kira keseluruhan, berhak makan sah. Tapi kalau kita nak bui tu, kita pilih lah hak paling lemah. Mula daripada pertama sekali orang anak ramah, ataupun orang janda, ataupun ibu perak anak seorang male yang dia single mom. Anak sore perak sore, ataupun perak 2 orang tapi ayah tak ada berperanan. Rumah kita ni ayah mati dengan mak mati, nak ayah mati. Kan mak tu berperanan. Dalam bukan dak mitok dan ayah mati, tapi mak tu berperanan dalam nafkah anak tu lebih besar daripada ayah. Itulah sebab itu kita pilihlah. Kalau rumah kita tak ada banyak, kita ada sikit, kita pilih orang yang paling lemah. Lepas tu jangan tak bui kat orang tak semaya pun kena bui ke dia. Dan orang makanan nak jinak supaya dia tu rapat. Betul. Itulah. Lepas tu balik orang terima terima kasih katalah orang punya kita. Dan terima kasih kata. Kalau kita ada boleh balas ke dia, kita ada buah pau. Boleh balas ke dia. Boleh ke dia kata buah pau kita. Tu walaupun dia buah pau. Tu adanya timah balik di antara kita dengan depa. Itulah. Terima kasih Kak atas jawapannya yang cukup luas sekali. Atas pertanyaan yang ketiga berkenaan dengan kompolen-kompolen yang dia tak berada. Dan kita pergi kepada pertanyaan yang seterusnya Kak berkenaan dengan dalam keadaan ni, kita duduk dalam keadaan COVID ni banyak sekali Kak orang timpa kesusahan, kemiskinan dengan keadaan COVID-19 terjejas dah boleh dikatakan dah pun keratop dah gapatik seperti kata orang jatuh kerja ataupun pengangguran dan juga orang ada hasil tak cukup oleh kerana kita tengok di kele-kele dia pecah orang kerja, petugas dan lain sebagainya. Dan juga buat mereka saat ni tidak mencukupi lah, dan hasil mereka saat ni tidak mencukupi. Dan orang-orang hak duk kaktua panggil gapo kaktua ni, orang duk dalam tehnek duk dalam panggil kena duk menahan diri di rumah kalau terkurung tu duk legok dah. Jadi orang duk kena duk rumah dan menahan diri kerana kata COVID tu mereka saat itu duk dalam kesusahan juga. Lepas tu kita munasabah kita duk dalam bulan puasa ni kita nak beri bantuan lagu mana berupa gapo kepada mereka. Kalau kita tengok pada kita dah 2 tahun masuk tahun yang ketiga tu cuba dengan COVID, dengan satu penyakit yang dikatakan tak ada ubat lah. Kalau di Malaysia ada berhubung dengan orang Malaysia tak ada ubat langsung. Sakit apa ubat hak tu. Di negeri Sia ni ada, di rumah kita ni ada dah ubat dah. Ada ubat. Jadi orang-orang ni masih banyak lagi. Kalau di hospital tu di hospital Buijia sepatutnya demo ni hak susah tu susah lah kerana cari hari makan hari. Apabila tak boleh tubik rumah tu membuatkan mereka tu terlampau. Kita nak tolong dia tu, tolonglah sekadar kita mampu. Kita mampu ada beras, kita beri beras. Kita mampu ada saka, kita beri saka. Ada mampu ada beri berilah. Khususnya kalau dia tu ada anak-anak kecil, beri tepung. Kerana budak-budak ni dia tak erti royak atau tak ada, dia nak semata. Tu merupakan satu perkara yang
sedih lah Ya. bagi mereka-mereka ni kalau tak ada pertolongan daripada kita. Ya, betul. Kerana mereka tu habis jalan dah. Ya. Nah, benda ni kena banyak sekali terlibat benar bagi orang duduk bandar. Orang duduk bandar kerana kerja-kerja demo. Kita ke apa motor ni sebab duduk Yalah motor dah. gitu dah nak ke motor. Jangan berhujah so ya. Jangan berhujah. Nah, jangan berhujah boleh makan lah. Walaupun terpaksa 3 kilo kita nak boleh sekilo ikan pun. Ya. Terpaksa lah nak buat gano. Kita ingatlah semua ni adalah penentuan daripada Allah Ya, betul. Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tuhan tidak Tuhan tidak cuba kita tu melainkan dia ingat dia kata dia beri dah kemampuan kita untuk menerima cuba itu. Ya. Cuma cara kita je Ya. kena tak kena dalam menerimanya. Ya, itulah. Nah, kita kata walaupun dalam keadaan COVID-19 sebenarnya Kak Yahreh di sebaliknya mempunyai pengajaran, mempunyai kemah yang begitu banyak Yahreh. Ya. Ya, seterusnya kita pergi lagi kepada pertanyaan yang seterusnya. Dia kata dalam bulan Ramadan ni Kak ya. Nah, oleh kerana biasalah kalau tak ada COVID ni, kita buat makan ni, kita panggil ahli-ahli kampung kita ni pergi berbuka iftar di masjid dia akhirnya. Tapi oleh kerana dalam keadaan COVID-19 ni Kak ya, dia agak katanya tak amin lah. Dia tak selamat lah kalau kita buat macam tu. Nah, lalu tu kita nak sedekah jalan mana Kak ya? Tapi tahun ni rasanya Legus. boleh pergi. Dan boleh pergi, boleh pakai semaya dia di masjid dan usahalah. Ni pakai masing-masing beringat. Ya. Dan masing beringat katuk hidung, katuk mulut, pakai pergi ke masjid. Tapi kalau lah muka ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, kayaknya mari dengan serta-merta. Ya. Dan kalau lah lagu tu caranya kita kena adakan dapur tengah lah. Betul. Dan adanya keluar kelang. Dan masak lagi sekadar yang boleh bagi. Siapa yang ada mampu, siapa ada buah labu, siapa ada buah kundur, siapa ada buah telek, pakat buat pergi di masjid. Siapa adanya kita buat di masjid, kemudian kita bahagi sekadar yang boleh bahagi. Betul. Dan itulah caranya. Ataupun tak ada pengalaman ni dalam ni, tak ada bisa dengar orang sebut lah, cumanya dia mau kata adanya dapur tengah. Tapi sekala mana lain dia tu nak buat tu tak ada orang memberi penerangan dalam ya. Tapi beripung tu bagi orang perempuan tak patut benar tu beripung dia puasa tu. Ustazah dah rasa tak usah benar orang perempuan nak beripung dia boleh puasa. Ya. Kecuali sekarang ya beripungnya tadarus Quran. Kerana kita tadarus tu sudah tadarus kelik selalu. Kalau pergi bergula juga bela-bela bergula siap bawa juga Allah ni berkecek lah. Kita pakai jauh lah perkara tu, kerana tu satu perkara yang mengurangkan pahala puasa kita. Ya, itulah caranya buat dapur tengah. Ya, cara kita buat kidemak lah kita kidemak dia buat makan ni, lepas tu kita hantar lagi dia ataupun kita pergi bagi kepada orang-orang orang tak mampu orang lah. tak mampu, orang lekat COVID, orang nak pergi kana tak leh lepas tu satu cara lagi Kak ya. Supaya kita duk tengok dulu satu ketika ada tupan sup Kak ya. Tupan sup tu siapa tak tahu giveaway dah gila letak dalam peti tu. Lepas tu siapa hok gimik tak ada dia tahu. Siapa tahu. Cuma kita kata kita hak ada kemampuan sikit ni gila letak. Lepas tu siapa saja hak berhajat kepada benda tu gimik akhirnya. Tu panggil tupan sup. Dan juga di tempat kita pun sudah ada daripada satu ketika dalam keadaan tengah. Kita ni kalau boleh buat di masjid. Ya. Lepas tu bagi satu peluang lagi Kak ya. Dia bagi anak-anak yatim dan mana-mana unit lembaga hak berasa nak beri sumbangan untuk hari raya ni lah Kak ya. Dia tak lain tak bukan baju raya. Baju raya. Nah, ni banyak kita duk dengar radio pun ada istihar lah ni tak kena pergi di unit tu hali kita berasa nak bui kita masuk dalam banci. Lah ni banyaklah cara kita nak bui sedekah saat itu Kak ya. Berupa pakaian hari raya kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Lepas tu yang ketujuh Kak ya, pertanyaan dia kata apabila kita bagi, kita sedekah dah ni, boleh gapo Kak ya? Boleh buat gapo bagi kita sendiri, bagi masyarakat yang mana Allah SWT telah tulis dalam syariat kita Kak ya. Jadi dalam kita sedekah ni bagi orang menerima tu, ada dia merasa masih ada lagi orang pada dia, orang peduli, masih ada lagi kawan dia.
ada lagi orang-orang yang duk sayang ke dia lah, besar sekalinya. Dan masih ada rasa tu. Lepas tu pula bagi pemberi, selain daripada dia mendapat ganjaran daripada Allah, dia boleh menyenang hati dia. Kita rasa senang kalau kita beri bagi kat orang. Cuba terang, kita senang berasa ramah. Berasanya kita ni ramah lah. Tak tahu rasa ramah tu nak beri penjelasan tentang mana ramah tu terhenti kepada orang-orang sesorang-sorang tu. Rasa ramah. Kalau ustazah, apabila kita duk buat barang nak bahagi tu ramah belah-belah dah. Itulah salah satu daripada hikmat daripada kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Yakinlah bahawa benda tu hebatlah melalui mata yang kita boleh tengok dan melalui hati kecil kita yang kita berasa yang tak boleh kita nak bayar pada orang lain. Cubalah buat. Itulah dah. Baik orang buat maupun orang beli, orang terima. Tu orang terima pun kena puas hatilah walaupun benda tu sikit. Terima kasih kepada Kak Ayah kita Ustazah Fauziah Musa yang sudi meluangkan masa untuk pendengar kita yang sudi mengikuti rancangan Selamat Rumah Kita. Kami ucap ribuan terima kasih kepada Ustazah Fauziah Musa dengan kata jazakumullahu khairan. Sidang pendengar yang dikasihi, tak lupa kami ucap terima kasih kepada tamu undangan yang telah memberi ilmu pengetahuan, pemahaman dan juga pengalaman yang bermanfaat kepada sidang pendengar dalam rancangan Selamat Rumah Kita. Rancangan Selamat Rumah Kita mengajak kita supaya hidup sehat, rumah selamat dan kampung aman. Sidang pendengar yang dikasihi, rancangan Selamat Rumah Kita pada kali ini kita ingin supaya pendengar kita dapat bekerjasama, yakni pendengar kita yang mendengar suara Kak Su ataupun Kak Cik di beberapa episod yang telah lepas. Kak Su ataupun Kak Cik ingin juga mendengar suara-suara daripada pendengar kita supaya kita dapat tahu bahawa Kak Su ataupun Kak Cik tidak hanya duk berkecek seorang, bahkan ada pendengar kita duk dengar di rumah juga. Oleh demikian, ingin kepada pendengar kita telefon dan hubungi masuk di nombor talian 0810978440. Sekali lagi saya ulangi nombor talian 0810978440 pada pukul 1 petang hingga kepada pukul 7 malam setiap hari. Nombor ni akan diterima oleh Kak Su dan minta pendengar kita saat itu royak. Kita buat gapo atik pada bulan puasa ni supaya meningkatkan lagi ibadat berpuasa kita serta melaksanakan ibadat-ibadat lain yang mendapat ganjaran dan juga selamat daripada perebakan penyakit COVID-19. 20 talian pertama akan yang bergabung bersama dalam rancangan kita akan bagi hadiah dan berupa payung yang begitu cantik, comel, indah dan merupakan kenang-kenangan lah dari pihak kami supaya kita semua selamat dari perebakan penyakit COVID-19. Akan kirim kepada pendengar di mana saja anda berada. Oleh demikian, segeralah hubungi kami di nombor talian 0810978440 dan sekali lagi nombor talian 0810978440 pada pukul 1 petang hingga kepada pukul 7 malam. Dan saya doakan supaya semua mempunyai kesihatan yang baik, selamat dan juga dapat menjalani ibadat dengan sempurna pada bulan Ramadan. Sekian, wassalam. Terima kasih kepada stesen radio ini dan jaringan bersama 10 stesen radio dalam wilayah selatan yang keluar udara rancangan Selamat Rumah Kita. Dan rancangan ini dapat bekerjasama dengan Semnak Songsem Berikan Wishakan Maaf Petani. Hidup kita sihat, rumah kita selamat, kampung kita aman. Jangan lupa rancangan Selamat Rumah Kita.